Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya tanya, apa khabar semua? Nampak begitu indahnya Malaysia ni. Setiap kali bila kita tanya khabar, mesti khabar baik. Walaupun negara tunggang langgang, tetap baik. Inilah hebatnya orang di Kemaman, di Kemasik ni. Sebelum tu saya mengenalkan diri saya. Nama saya Zul Amali bin Haji Hussein, ataupun lebih dikali dekat TikTok ataupun Facebook dengan nama gelaran Bos Jebat. Saya merupakan bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban, di mana sekarang ni saya menjawat jawatan sebagai AJK PAS kawasan Seremban. Pada awalnya waktu 2017, waktu ketika BN kalah, ketika UMNO kalah, bendera UMNO jatuh kat bumi, saya masih lagi menawarkan diri untuk bertanding sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian. Walaupun ketika itu ramai orang-orang UMNO, orang-orang BN lari kerana tak boleh nak hidup susah. Jadi saya memikul tanggungjawab sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian. Kerana apa? Kerana keluarga saya keluarga UMNO. Arwah bapa saya orang UMNO, arwah abang saya orang UMNO. Maka saya rasa UMNO adalah satu-satu parti yang betul-betul memperjuangkan bangsa, agama dan negara. Ya, UMNO begitu cakap apa, dekat betul dekat hati saya waktu ketika tu. Akhirnya pada 17 hari bulan 12 2022, UMNO terkapai-kapai kelemasan, bak kata Tomat Hassan, terkapai-kapai kelemasan untuk membina sebuah kerajaan. Kerana waktu tu semua orang tahu tak cukup kursi, tak cukup di sini semua. UMNO ambil pilihan untuk bersama-sama dengan DAP. UMNO tidak ambil keputusan untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional, tetapi UMNO telah memilih untuk bersama DAP. Sorry, saya tak boleh. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Seremban 16 tahun. Saya dijajah oleh pimpinan DAP, iaitu saudara Anthony Lok. Jadi saya tahu apa yang saudara Anthony Lok buat di dalam kawasan saya. Mana mungkin saya boleh nak bersama-sama dengan DAP. Saya ada prinsip, saya ada maruah. Ketika BN kalah, ketika UMNO kalah, saya pikul tanggungjawab tu. Tetapi bila UMNO dan BN nak pikul menjadi kerajaan, mana mungkin saya boleh bersama-sama dengan DAP. Kerana prinsip dan maruah itulah saya berada dekat sini. Tuan-tuan, saya ada 3 perkara penting nak cakap. Pertama, tentang kemunafikan. Kedua, tentang calon. Ketiga, tentang IMF. Sebelum saya pergi ke 3 perkara tu, ini khusus untuk orang-orang UMNO. Mungkin ada berada di belakang-belakang sana. Ini khusus untuk orang UMNO. Saya nak cerita. Saya nak buat cerita sikit, satu cerita. Di satu kampung tu, semua orang tahu rumah tu ada bomoh yang paling, orang cakap apa, paling hebat. Bomoh yang boleh hisap darah, macam-macam lah. Kojo-kojo setan ni, itulah bomoh tu. Dan satu orang ni, dia cakap orang kampung. Bertahun-tahun dia cerita orang kampung. Dia cakap, jangan pergi rumah tu. Rumah tu ada bomoh yang kejam. Bomoh tu hisap darah. Hebat cerita orang kampung. Sampai difilmkan, dibukukan, mengatakan bomoh ni paling jahat sekali. Jadi orang kampung yang bertahun-tahun dengar cerita si Polan ni, dia percayalah, oh betul lah, bomoh ni betul jahat lah. Tiba-tiba satu hari, orang yang heboh menghasut, mengatakan bahawasanya bomoh ni paling jahat, paling kejam, paling tak guna, dia boleh bersama pula dengan bomoh tu. Dan akhirnya hari ini dia telah menjadi kadam kepada bomoh tu. Ini ada kena-mengena dengan orang-orang UMNO dan Barisan Nasional. Apa jadi hari ini? Akhirnya UMNO sekarang bersama-sama dengan DAP. Ini untuk kawan-kawan saya yang berada lagi dalam UMNO, sudah cukup-cukup lah. Jadi tuan-tuan, pertama, kemunafikan. Baru-baru ni semua orang nampak, di sidang parlimen pun saya lepoi, tiba-tiba ahli parlimen YB Mastura, kepala batas, dia telah disaman ataupun cuba nak disaman atas report polis oleh YB Bagan Lim Guan Eng. Mengatakan YB Mastura menghina DAP, mengatakan DAP ni komunis. Tanya Tan Sri ni bos lama saya.
waktu Tan Sri menjadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO, kita orang dalam UMNO ni memang dah didoktrinkan daripada saya umur 18 tahun bahawasanya UMNO memang cakap DAP ni komunis. Hari-hari setiap minggu sekarang buat kursus kat ilmu jana baik mengatakan DAP ni komunis, komunis. Itu je UMNO doktrin kepada kita orang. Tak ada apa pun cakap DAP ni komunis, DAP ni komunis. Jadi tiba-tiba Lim Guan Eng nak saman YB Mastura. Dia cakap YB Mastura cakap DAP ni komunis. Ni dengar sini baik-baik DAP. Kau nak saman, kau saman UMNO. UMNO yang sejak zaman Nabi Adam lagi, bak kata Tok Mat, yang hari-hari mengatakan DAP ni komunis. Zahid Hamidi cakap apa? Buta sejarah. Ya Allah ya Tuhanku. Buku ni yang saya bawa ni, siapa yang cipta? Bukan Zahid Hamidi ke yang cipta? Di bawah BNCOM. Muka surat 130, dia mengatakan salah silah keluarga Chimpeng. Saya baca kan. Chimpeng adalah pengasas Parti Komunis Melaya. Beliau merupakan sepupu kepada Lim Kit Siang dan Lee Kuan Yew. Pengerusi DAP Perak Ngeh Kho Ham dan Ngeh Kho Meng adalah anak saudara kepada Chimpeng. Anthony Lok, DAP Negeri Sembilan, adalah anak dua sepupu kepada Chimpeng. Teresa Kok adalah sepupu kepada Sri Lim Kit Siang. Tony Pua adalah anak sepupu kepada Lee Kuan Yew. Niza Jamaluddin, bekas MB Perak, juga sepupu Ngeh dan Ngo. Kerana emak Niza adik-beradik dengan emak Ngeh dan Ngo, dia memeluk agama Islam, kahwin dengan bapa Niza. Ni apa benda ni? Tok Mat cakap apa? Lim Guan Eng tanya kat Tok Mat, betul ke buku ni korang keluarkan? Tak tahu. Tok Mat memang itu style dia. Saya tahulah, bos lama saya. Bila dah kantoi, bila rasa dah macam, alamak, terkantoi lah. Tak tahu. Itulah sikap Tok Mat Hasan. Bila dah kantoi ya, tak tahu. Saya ni bekas ketua pemuda UMNO bahagian, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu buku ni dia bagi, potong reben lah bagi buku ni dekat PWTC. Dia panggil semua orang ketua-ketua UMNO bahagian. Dia panggil semua ketua-ketua wanita bahagian, ketua-ketua puteri bahagian, ketua-ketua penerangan. Masa tu besoklah bagi dana pilihan raya. Bila dapat buku ni, masing-masing campak tapi tak peduli lah buku ni. Saya ambil buku ni pasal kawasan saya ahli parlimen DAP untuk jadikan sebagai bahan rujukan saya untuk berkempen pada PRU 15. Pasal itulah saya baca. Saya yakin dan percaya mereka semua ni tak baca pun isi kandung dalam ni pun. Dia tahu jumpa Zahid Hamidi, bos, buku dah cetak 1 juta, tolong sign duit, nak bayar dia buku. Itu je. Pemimpin UMNO dan Barisan Nasional ni, time berkempen ni, dia cik duit je. Dia tak ada kisah pun pasal hak rakyat ke keprihatinan rakyat ke, tak ada. Itu semua pembongak. Dia hanya cik duit untung saja. Cik duit untung saja. Akhirnya yang paling saya kecewa, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tengok tak saya punya yang viral bersama Lim Guan Eng dan Rizal Merican. Ya Allah, Rizal Merican tu adalah seorang esko pemuda UMNO Malaysia dulu yang beria-ria menentang DAP ni. Termasuklah Ashraf OJD, KP hat-trick. Kenapa saya panggil dia KP hat-trick? 3 kali bertanding kalah. 3 kali bertanding kalah, orang cakap hukum dia kerana mandi bunga. Tetapi Zahid sayang dia lantiklah sebagai Setiausaha Agung UMNO. Dia hanya layak untuk lantikan saja. Bertanding memang tak boleh, memang kalah. Dah ditakdirkan oleh Allah SWT bahawasanya dia tak boleh bertanding. Maka jadilah baruah DAP. Sebagai ketua pemuda UMNO Malaysia dulu beria-ria, saya lah orang pertama akan menentang jika Anwar Ibrahim untuk bersama-sama DAP. Ni saya buka sejarah Ashraf OJD. Waktu beliau menjadi ketua mahasiswa dulu, waktu dalam universiti dulu, beliau merupakan pejuang reformasi. Di pentas atasnya, saya Tan Sri pun tahu, Tan Sri lama daripada saya. Pejuang reformasi. Dia adalah anak didik Anwar Ibrahim. Termasuk juga dengan Zahid Hamidi. Waktu saya umur 18 tahun, Zahid Hamidi, ketua pemuda UMNO Malaysia, dia panggil semua orang turun reformasi dekat Masjid Negara. Saya ada. Ini semua orang-orang Anwar Ibrahim. Dia dah telan. Ni khusus orang UMNO yang masih lagi rasa
gundah gulana. Ni saya terangkan. Kenapa kena tolak UMNO dan Barisan Nasional? Kenapa kena tolak kepimpinan Zaid Hamidi? Ini sebab-sebab dia. Jadi di belakang balik, saya pergi Rizal Amerikan tadi. Bangunlah Rizal Amerikan ni, backup Lim Guang Eng, dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, Rizal Amerikan, kalau kau backup orang seagama dengan kau menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, aku boleh terima. Tetapi bila kau backup seorang komunis Lim Guang Eng ni, dengan ayat-ayat Al-Quran, kau ketepikan bangsa seagama kau, muka kau tak mana maruah kau. Pasal itulah Pulau Pinang susah nak dapat bila ada barwa DAP macam Rizal Amerikan ni. Itu sebablah Pulau Pinang susah nak dapat. Dululah Barisan Nasional, sekarang ni insyaAllah kita pada Perikatan Nasional kita akan rampas balik Pulau Pinang tu. Jadi tuan-tuan, ini cerita pasal DAP tadi. Kalau siapa nak buku ni, sekarang jumpa saya. Jadi yang kedua, tentang calon. Baru-baru ni keluar viral seorang Parlimen Jeneral calon di PRK Kemaman. Dia lupa bahawasanya dia bertanding DUN ke Parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, orang macam ni ke tuan-tuan nak ambil jadi calon? Sedangkan dia sendiri lupa apa yang dia bertanding, apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Baru sikit ya Allah uji, dia dah lupa apa bertanding ni. Besok keluar rumah besok, lupa. Oi, tu hari makcik Kiah tu minta sumbangan, lupa. Besok Pakcik Abu tu minta sumbangan, lupa. Itu je lah alasan kau sebagai ahli parlimen. Berhenti jadi orang. Dan paling saya kecewa terhadap Parlimen Jeneral, seorang pejuang negara. Berapa lama pejuang-pejuang negara kita menentang komunis, menentang kekejaman komunis. Ada yang putus kaki, ada yang putus tangan. Hari ini kau sebagai seorang berstatus pejuang dara, askar pencen, kau boleh nak bersekongkol dengan DAP. Ya Allah, ya Tuhanku, apa benda lah Parlimen Jeneral ni? Nak tahu kenapa? Kerana orang duk pergi suruh bertanding. Tandinglah bos, tandinglah bos. Pasal dia lupa apa yang dia bertanding. Tapi saya cukup terkilan lah, seorang pejuang negara yang berhempas pulas tentang komunis, ada seorang Parlimen Angkatan Tentera nak bersama-sama dengan komunis. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. Calon kita, calon Dr. Sam ni cap dia, orang yang paling bagus, pakar aero angkasa. Dalam UMNO tak ada pakar aero angkasa. Tapi kalau banduan ramai. Tapi kalau pakar aero angkasa tak ada. Jadi untungnya dalam Perikatan Nasional ni kita ada seorang pakar aero angkasa yang mungkin sebaris sebagai calon-calon Perdana Menteri yang akan datang. Mana tahu suatu hari besok Dr. Sam sampai takdir dia menjadi seorang Perdana Menteri, alhamdulillah. Kan kita sokonglah dia baik-baik. Kan? Jadi tuan-tuan, di kesempatan ini juga saya bagi ruang kepada kawan-kawan Tan Sri juga. Besok siapa-siapa yang nak bersama dengan saya jam 11 pagi kita akan buat satu report polis di IPD Kemaman bersama-sama dengan Cikgu Bat, di mana kita akan buat report polis mengenai IMF, di mana MIO ni bos dia Farhaj ni anak jambu Anwar Ibrahim. Jadi besok 11 pagi saya minta mana sahabat-sahabat Armada ataupun pemuda PAS atau mana-mana saja sahabat-sahabat di sini, mari bersama-sama dengan saya jam 11 pagi di IPD Kemaman. Akhir kata daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, pada 2 Disember ini, walaupun kita menang besar 27,000 majoriti pada PRN yang lalu, saya berharap sangatlah adik-adik dekat TikTok, kat luar kawasan ni, korang kena balik dek. Korang kena balik untuk mengundi. Janganlah ambil satu sikap mudah mengatakan tak apa dah, kita dah menang besar, biarlah tak boleh. Korang kena balik kerana demi bangsa, agama dan tanah air. Korang kena balik dek. Abang datang jauh-jauh datang sini untuk menerangkan dekat korang, untuk bagi semangat dekat korang. Abang orang luar je, tapi abang datang sini untuk bagi semangat dekat korang, untuk korang balik mengundi Dr. Sam. Itu saja. Boleh tak boleh? Okeylah, saya pun tak nak cakap panjang lagi dah. Siapa nak buku ni sekarang, boleh jumpa saya kat belakang. Tapi ada harga lah.
Ya, jumpa saya kat belakang. Jadi itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah kerana telah menjemput saya bersama Cikgu Bat. Cikgu Bat sampaikan salam. Dia sekarang ni di Cukai. Malam ni dia di Cukai. Besok saya di Iboh, Cikgu Bat di Kerteh. Jadi kita orang pecah dua. Kalau kita orang dua-dua karang, tak seronok pula kan. Jadi dengan itu saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!